Saya pun tahu banyak orang menggunakan agama untuk tujuan menipu. Bukan untuk tujuan dengan tak sengaja berlaku penipuan, tapi dengan sasar untuk menipu. Beralih pada jubah dan serban. Kemudian memprofilkan diri mereka dengan begitu banyak perjalanan ke Mekah. Saya bagi tahu dekat tuan-tuan. Yang saya tahu ada 2 orang lah. Yang setiap kali dia nak lancarkan projek besar. Ni 2 orang ni master. Dia nak lancarkan projek besar je tuan-tuan. Pertama sekali tuan-tuan akan lihat Facebook dia adalah Mekah. Mesti. Ini modus operandi dia. Kita dah study waktu saya katakan ramai orang yang menipu. Tempat saya bekerja tu kena cari profiling. Nak faham personality orang yang menipu. Bagi mereka yang tak yakin bahawa mereka boleh mempengaruhi masyarakat sebagai orang yang berpengetahuan dalam agama. Mereka mempengaruhi masyarakat dengan menggambarkan mereka adalah orang yang tawadu, yang bertakwa kepada Allah. Dulu tuan-tuan ada trend tunjuk kaya. Ada trend tunjuk kaya. Kawan saya Syarif Kadir pernah menceritakan bagaimana seorang yang memiliki jet peribadi, yang menawarkan jet sewa ni. Dia kata, Rel, aku terkejut. Rupanya macam gini yang hidup Insta famous. Masa ni dia nak cerita dekat Syariah. Macam mana jet mereka ditempah 8 jam. Jadi dia kata Insta famous ni akan bawa begitu banyak pakaian. Jet ni fly dalam ruang udara Malaysia. Maka Insta famous ni akan tukar pakaian dia, tukar mood, tukar apa 8 jam ni. Dia mungkin mendapatlah 10 ataupun 15 senario dengan pakaian berbeza, gaya berbeza, setup meja untuk kursi dia duduk dalam flight tu pun diubah sesuai. Maka selesai, dia bayarlah rental. Kemudian dia akan posting seolah-olah dia sedang bergerak di seluruh dunia untuk menguruskan satu plan perniagaan. Itu cara mereka bentuk. Sebab mereka dah tak main dah level tunjuk kereta yang amateur ni je, yang akan main kereta Alphard dan kereta Bellfire Grill tu untuk meyakinkan tuan-tuan berjaya. Dah sampai satu level ni. Jadi pada masa PKP, flight ni tak banyak dapat peluang penerbangan, jadi dia rendahkan sewa. Dan pada masa PKP pula, orang tengok banyak Facebook. Orang masa tu tengah susah. Orang masa tu kehilangan banyak pekerjaan. Jadi influencer ni menggunakan masa orang susah untuk menggambarkan dia senang. After you all susah hidup ni, saya sedang buat banyak duit. Satu. Kemudian kalau dalam agama, pertama kali kerana mereka tahu kesyahduan dan juga hotspot kita adalah Kaabah, adalah Mekah, adalah Madinah. Mereka akan pergi. Mereka akan mengambil gambar yang menggambarkan. InsyaAllah khatam kali ni. Lepas tu dia kata InsyaAllah Allah pemudahkan usaha. Dia akan buat benda-benda yang menunjukkan ketawadukan dia tu dengan Mekah dan Madinah. 2 jenis orang ni yang bahagian sewa jet peribadi untuk ambil gambar berbeza-beza dan kemudian portray. Saya rasa sekarang dah kurang lah pengaruh dia kerana mereka tak boleh sustainable kekayaan mereka. Berarti dah bila naik jet, kemudian tiba-tiba posting yang seterusnya hanyalah depan Ferrari, dia dah downgrade. Jadi mereka dah tak boleh dah, sebab mereka tak boleh nak hit lagi mana jauhnya mereka nak pergi. Ada seorang influencer pula, kebetulan dia baik dengan kenalan saya. Dia bagi cerita dekat kenalan saya bagaimana dia buat portray tu. Dia nak tunjuk dia anak yang penyayang. Dia menunjukkan segala bentuk kejayaan dia adalah untuk keluarga dia. Muda lagi. Dia bawa keluarga dia pergi ke London, ke Paris semua. Tuan-tuan tahu tak? Dia sewa hotel cekai je. Tapi dia bayar per hours hotel mewah. Jadi dia kata dalam hotel mewah tu dia bawa keluarga dia, dia sewa bilik, dia ambil gambar mak dia dekat satu bilik. Banyak gambar. Kemudian dia ambil pool, ambil makan, ambil apa. Sebenarnya dia panggil rental per hours je. Kemudian mereka tidur, keluar, mereka tidurlah di hotel-hotel biasa yang mereka sewa mengikut kemampuan. Besok mereka akan blast. Mereka berada di hotel ni, berada di hotel ni, berada di hotel ni. Mak dia menikmati kemewahan tu, mak dia menikmati kemewahan ni. Persekongkolan keluarga untuk membantu anak mencapai lebih reputasi, supaya mak bekerjasama dengan anak untuk menunjukkan anak ni adalah yang sentiasa menjaga kebajikan mak, dan kita yang melihat ni merasa, oh inilah tokoh perniagaan Melayu impian, maka kita menyokong. Ingatlah pembinaan profiling. Kerana tuan-tuan, kepercayaan tak datang bila bisnes datang. Kepercayaan dibina perlahan-lahan terhadap personality individu tu. Tak ada seorang datang bagi tahu dekat tuan-tuan, jom niaga, jom beli ni, jom support ni, tak ada.
Semua orang akan datang kepada tuan-tuan dengan membina reputasi diri, kerana kebolehupayaan media sosial ialah menanam, mendoktrinkan orang untuk percaya satu, kita kaya, kita baik. Ini saya masih ingat lah. Satu iklan dijual dengan harga RM30,000. Waktu saya membantu sebuah syarikat penerbitan yang mengalami masalah kewangan yang sangat dahsyat. Teruk lah, saya kata boleh saya bantu. Ini konsep iklan dia. Iaitu saya kata buat advertising dengan konsep pembeli boleh terus dikesan daripada advertise tu. Jadi kita advertise, kita tak QR code. Kemudian orang klik QR code, terus dapat. Jadi daripada situ, pelanggan akan dapat tengok advertising yang anda buat dengan QR code tu berapa banyak menjurus traffic. Bila orang tu beli daripada QR code ni, dia akan appear dekat stock sale you sebagai pembeli yang datang daripada traffic you. QR code traffic. Maka datanglah beberapa orang yang berminat kerana kita menawarkan harga yang murah. RM30,000 bagi edaran sekitar RM60,000 QR code. RM60,000. Berarti satu surat khabar, RM60,000 keping surat khabar. Kalau satu surat khabar dibaca 5 orang, kita fikir jumlah dia RM300,000. Tapi siapa nak klik QR code, kita tengok kemudian. Plan storyboard saya, lelaki ini hanya akan pasal dia selalu portray diri dia seorang yang sangat menghormati ibu dia, sayang ibu dia, dia nak portray. Tapi akhirnya tuan-tuan, kita nak buat gambar sarapan je. Taklah obvious sarapan, kita ambil gambar dia bersarapan dengan mak dia, berarti mengikut kata dia nak gambar dengan ibu dia. Jadi berarti nak pergi mana-mana pun mulakan dulu dengan ibu, makan dengan ibu. Kru saya sampai nak shoot 9 pagi tuan-tuan. Ibu dia sanggup pakai telekong dan ambil air semayang. Dia pula jadi imam. Solat subuh pukul 9 hanya untuk gambar. Bila balik saya tak boleh dah terima hakikat. Saya kata, kalau dia betul-betul nak solat subuh, suruhlah kita datang subuh. Kita tak ada masalah. Tapi oleh kerana syarikat ni bukan syarikat Islam. Dia syarikat niaga jalan milik orang Melayu. Tapi dia tidak menekankan konsep Islami. Saya bantu kan. Tapi saya terkejut. Apabila influencer ni suruh mak dia pakai telekong, syuting 9 pagi dalam bilik yang digelapkan tu. Seolah-olah dia memulakan kehidupan dia dengan mengimamkan solat subuh. Tu saya remind saudara, budaya orang mendoktrinkan kepercayaan saudara untuk kelihatan baik adalah usaha pertama sebelum memanipulasi saudara. Dia bagi tahu macam teori mudah. Kalau kita nak mendapatkan sesuatu, umpannya apa? Umpan yang paling sedap akan menyebabkan binatang buruan keluar. Umpan yang paling baunya paling bagus akan menyebabkan yang berada pada jarak yang jauh akan datang. Jadi tengok jenis pemburuan saudara. Kerana mereka memburu peringkat awal ni, dia tak mangsakan. Dia nak memburu saudara melihat mereka sebagai ya Allah baiknya. Ya Allah baiknya. Kemudian setelah saudara ada kepercayaan, mereka lihat posting, mereka dapat komen, mereka lihat algoritma, mereka lihat semua data yang ada, mereka lihat komen dan mereka lihat engagement. Bila engagement telah menunjukkan bahawa saudara telah berjaya didoktrinkan sebagai tahap mempercayai mereka adalah orang baik, ingat bukan mempercayai jin dia best, bukan mempercayai mengatakan style rambut dia best, bukan membuatkan mereka mempercayai kata motor dia best. Mereka mestilah mempercayai influencer tu sebagai seorang yang berakhlak tinggi dan patut diteladani. Bila mereka tengok direction mereka telah menjadi teladan dan patut diikuti, diteladani. Diteladani inilah kemudiannya, profiling akan katakan teladani itu ikut. Maka mereka swing saudara untuk ikut mereka dalam perniagaan. Ingat dengan menggunakan budi pekerti yang berasaskan agama, nilai kemanusiaan. Dengan tahu spot orang Melayu. Sebab orang Melayu ni nak dengar cerita, anak ni berjaya, kereta mewah, hidup rumah besar, tapi tak akan meninggalkan rumah tanpa solat subuh berjemaah dengan ibu. Atau mereka gambarkan, dia tak akan memulakan sebarang urusan yang memikirkan dunia kecuali selepas membaca Al-Quran. Mereka portray. Atau dia tak akan menyelesaikan hujung hari minggu dia tanpa pulang untuk melihat ayah dia di kampung. Seminggu sekali dia kata supaya takut dosa terhimpun banyak dan Allah tak bagi barakah. Seminggu sekali. Tak kira lah naik kapal terbang ke, naik heli ke, naik kereta ke, naik apa, adalah pulang ke kampung, salam dan cium tangan orang tua untuk minta maaf secara mingguan. Ini dipanggil profiling portrait.
Kerana profiling portrait akan menanam satu kekaguman, pandangan baik, dan paling penting adalah alangkah bagusnya kalau aku jadi seperti mereka. Kita ni nak rasa alangkah bagus aku jadi seperti dia. Bila dia invest dan dia tengok dekat engagement, mereka akan pin beberapa strike dari engagement. Perniagaan sebenarnya akan mudah kalau ada reda ibu dan ayah. Perniagaan tu dia keep quote dah. Perniagaan sebenarnya sangat mudah kalau ada reda ibu dan ayah. Kemudian dia orang tengok engagement. Seronok nak ikut tuan berniaga kalau beginilah tuan punya cara. Barulah tahu selama ni berniaga bukan teori-teori, yang berniaga adalah tentang menghormati ibu dan ayah. Lepas tu dia pun jawab. Naik lagi besok. Saya pernah berniaga dengan mempunyai rakan kongsi yang hebat, kenderaan yang hebat. Saya pernah berniaga dengan segala yang hebat. Tetapi saya jatuh bangun. Hinggalah ketika saya teruk, saya balik rumah dan saya kecewa. Ibu saya kata, kalau nak berniaga kali ni, pimpinlah mak solat subuh. InsyaAllah selepas saya pimpin mak solat subuh, perniagaan saya mencanak naik. Itu dia orang selalu buat. Kemudian tuan-tuan bagi tahu, kata, gini. Setelah mereka doktrinkan tuan-tuan dengan menggunakan agama, dengan menggunakan akhlak, mengikut sospot lah. Kalau follower dia orang ni sospot orang muda, dia pergi pada ibu, kepada ayah. Bila tuan-tuan ada keyakinan, tuan-tuan akan tengok posting dia pula. Posting dia, saya mulakan perniagaan dengan harta, saya mulakan perniagaan dengan modal yang tersisa. Lepas saya jatuh setelah saya bermewah-mewah waktu saya kaya dulu dengan melupakan keluarga. Hanya dengan modal ciput, akhirnya lihatlah kehidupan saya. Kena sadarkan nampak lah. Mula-mula humble kan. Mula nampak lah. Mak dia dengan bilik hotel yang saya kata tadi, dia bawa mak dia pergi bercuti tu. Kemudian mak dia dengan dia dekat umrah. Kemudian dia tunjuk bilik mak dia yang dia buat cantik. Semua benda tu adalah paid by rental. Dibayar semua lokasi itu adalah rental base. Ini rental base. Ini bagaimana orang membina profiling untuk saudara ada rasa wah, pasal euforia Melayu, kasih sayang, perniagaan, harta kekayaan dan kemewahan. Dia bersilang-silang. Euforia tu kasih sayang kan, akhlak. Tapi ada juga harta kekayaan, kemewahan. Bila saudara ada keyakinan, barulah dia keluar perkataan. Saya dapat satu projek tapi kali ni saya tak nak ambil. Saya rasa macam saya dah busy dengan benda yang ada. Tapi dia kata orang tu minta saya runkan juga sebab dia tak ada orang lain untuk dia percaya. Maka itulah saudara akan mula melihat peluang berniaga apa tu. Mereka akan beritahu siapa nak kita mula kecil-kecil je. Sebab dia kata projek ni keuntungan dia boleh capai 3 juta. Tapi saya nak ambil suku je. Dia beritahu dia nak ambil suku je. Berarti 750,000. Dia kata yang 2.250 juta tu dia tak nak ambil sebab dia kata insya-Allah, dia kata tahun ni projek yang dia dapat waktu dia pergi Mekah dulu tu, waktu dia tengah kat Mekah, dia kata selepas dia buat umrah tu, habis pusingan umrah, satu orang tegur mak dia, mengatakan dialah ibu yang bertuah kerana ada anak yang membimbing tangan dia balik daripada Kaabah ke bilik hotel. Mak dia kata anak saya ni businessman, dia walaupun dia bisnes berjaya tapi dia sayang saya. Orang ni create cerita. Maka Tok Arab tu ajak dia berniaga. Jadi dia kata dia tak nak projek 3 juta ni. Sebab waktu dia pergi Mekah dulu, insya-Allah dengan reda mak, dia kata dia dah dapat projek 15 juta. Maka orang pun masuk. Bila masuk, itulah wang saudara hilang.